Korang tahu tak, sebenarnya gas tu bukanlah manusia. Tapi gas yang dorang serve dekat dalam hotel tu adalah hantu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang tak subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button dekat bawah ni. And if you guys dah subscribe, thank you so much. Okay guys, so basically kita dah lama dah tinggalkan cerita-cerita seram satu Malaysia. And hari ni Nisa nak sambung balik cerita seram ni. Okay, so dalam video kali ni Nisa akan share dekat anda semua 3 tempat yang dikatakan berhantu dekat negeri Perak. Okay guys, so tempat yang pertama yang Nisa nak share dekat korang ni adalah Casuarina Inn. Casuarina Inn ni adalah satu hotel bajet yang pernah dikatakan gah pada satu ketika dahulu yang terletak di Taman Tasik Taiping dekat Perak. Reka bentuk hotel ni dikatakan amat menarik dan mempunyai seni bina bangunan British. Dan ianya ditinggalkan tidak bertuan setelah sekian lama dan menyumbang ke arah kisah-kisah mistik kepada kisah hotel yang tiada pengunjung. So untuk makluman korang, Casuarina ini dia berfungsi sebagai tempat rehat untuk pegawai-pegawai British sewaktu dorang menjajah tanah Melayu lah. Ni adalah zaman sebelum kita merdeka. Tidak ketinggalan juga, ia pernah digunakan sebagai camp dan juga dorm kepada tentera British, merehatkan diri dan juga tempat tinggal mereka untuk sementara waktu. Selepas tu, bangunan asal Casuarina ini ditinggalkan kosong bertahun lamanya. Itu sahaja yang Nisa nak share dekat korang tentang sedikit sebanyak sejarah Casuarina ini. So now kita pergi ke apa benda kisah mistik yang dikatakan selalu terjadi dengan gas ataupun pekerja yang bekerja dekat Casuarina ini. Based on cerita-cerita gas dekat sini dan juga pekerja-pekerja dekat sini, ada satu hantu ni, dia suka memindah-mindahkan orang. Sebagai contoh, hari ni you tidur dekat bilik lain dan the next day you bangun, you berada dekat luar bilik. So cerita ni diceritakan oleh seorang perempuan ni, saya jumpa dekat satu blog. Perempuan ni dia suka buat aktiviti paranormal tau. So dia pergi dekat hotel ni. Hotel ni dah tak beroperasi lagi sebab hotel ni ditutup sekitar tahun 2010 macam tu. Sebab tak dapat nak tampung kos-kos untuk menguruskan hotel ni. So, pada malam tu dia pergi dekat hotel ni yang dah tutup ni. So, dia pergi pilih dekat satu tempat macam pot baik lah untuk tidur malam. So, malam tu dia cuba explore tempat tu. Masa dia stop tu, sambil-sambil tu dia baca Quran. Sebab nak isi masa lapang lah kan. Mula-mula macam dia baca, okey. Lepas tu tiba-tiba ada satu masa tu, dia nampak macam ada satu bayang-bayang lalu dekat depan dia. Tapi dia tak pandang. Dia pandang Quran sebab dia tengah baca waktu tu. So dia relax je lah. Macam tiba-tiba dia terdengar satu benda kena tarik di tingkat atas. So dia pun dah agak. Itulah sesi gangguan yang akan bermula sebentar lagi. Walaupun dengan ada bunyi apa semua, dia tetap juga teruskan untuk baca Quran. Sampailah ada satu masa ni, dia ada rasa macam ada something yang tap bahu dia tau. So, bila ada something yang tap bahu dia, dia pun terkejut. Waktu tu, dia macam bangun. So, dia nampak bayang-bayang yang sama. Tapi dia tak indahkan. So, dia pergi masuk dekat satu bilik ni. Bilik ni bilik kosong yang tak ada apa-apa. So, dah lama dia stay dekat situ. Dia rasa macam dia nak pergi patah balik dekat tempat yang dia bermula. Tapi, malangnya, bila dia nak pergi balik tu, dia berpusing, dia nak cari jalan keluar. Tapi dia tak boleh nak keluar. Dia berpusing tu, dia keep on pusing dekat tempat yang sama. So dia pun duduk je and then tunggu sampai keesokan harinya, sampailah dia tertidur.
So esoknya pula, dia bangun-bangun je, dia dah berada dekat luar hotel. Dan barang-barang dia semua dicampak dekat luar. So maksudnya, hantu tu tadi dia pindahkan perempuan ni daripada dalam bilik, dia keluarkan perempuan ni. Maybe lah dia tak suka ada orang lain datang kat tempat dia ke apa, kita tak tahu kan. Okay, so next ni dia dekat Casuarina Inn juga. Cerita ni diceritakan oleh seorang receptionist hotel. Dia bekerja sebagai receptionist dekat hotel ni. So dia kata sebenarnya gangguan-gangguan yang macam contoh ada loceng tiba-tiba bunyi dekat kaunter ke apa, benda tu dah biasa. Tapi yang menyebabkan dia ni berhenti sebab dia terjumpa satu gas yang sebenarnya bukannya manusia, tapi gas tu adalah hantu. Dorang serve gas yang bukan manusia, tapi gas tu hantu. Cerita dia bermula macam ni. Pada hari kejadian, cuaca hujan. Seperti biasa, cerita-cerita hantu mestilah hujan. Takkan nak tiba panas-panas hantu nak datang kan? So, okay. Dia tengoklah macam ada satu keluarga, satu family yang datang nak check in. Dia pun layan je lah sebab dah lama tak ada guest. So dia rasa macam excited lah juga. So guest tu datang, lepas dah settle kunci apa semua, guest ni pergi check in. Dia ada rasa something yang pelik dengan family ni, tapi dia macam alah biar je lah. So lepas je family ni masuk dekat dalam bilik, tak lama lepas tu family ni call, dia call room service untuk order makanan. And yang lagi peliknya, dia order makanan yang sangat-sangat banyak. Tapi disebabkan dorang ni adalah satu family yang boleh dikatakan ramai, so dorang still lagi rasa macam husnuzon lah dorang order banyak makanan tu. So bila orang yang nak hantar makanan tu pergi hantar dekat bilik, guest tu cakap letak je dekat luar bilik. So keesokan harinya, budak tu dia datang kutip balik pinggan. Guest tu dia kata nak menginap 2 hari tau. So selepas dia hari ketiga, dorang tak check out lagi. Laki ni dia pergilah check, kot lupa nak check out ataupun nak sambung extend dorang punya stay ke apa. Dan dorang macam ketuk-ketuk, datang lah ketuk-ketuk bilik apa semua, tapi tak ada orang jawab. Bilik tu still berkunci and aircon masih lagi on. So dorang pun pergilah ambil kunci spare. Bila buka, bilik tu kosong tau. Bilik tu kosong, tapi macam ada orang yang dah stay dekat dalam bilik tu dengan aircon yang masih on apa semua. Kunci pun ada elok je terletak dekat atas rak. Kan bila dekat hotel dia macam ada satu tempat untuk gantung kunci-kunci bilik kan. So kunci bilik tu actually ada lagi dekat rak tu. Dia pun macam takut lah kan sebab ingat guest lari ke apa. So dia check lah nama dekat list name guest tu. And tengok-tengok bilik tu sebenarnya memang bilik kosong. Tak ada data guest pun pasal check in dekat dalam bilik tu. Tapi dia memang confirm yang dia dah bagi guest satu family tu bilik tu. So dia pun macam takut lah, just in case macam dia seorang je yang rasa ataupun dia seorang yang nampak benda tu. So dia check dengan orang kafe, betul tak diorang ada order room service. Orang kafe tu kata memang ada satu bilik order room service. So korang fikirlah siapa yang stay dekat hotel tu. Tempat yang kedua adalah R&R Tasik Raban. So actually R&R ni dia dah lama dah tutup sebenarnya. Tapi ada satu kisah ni pada tahun 2013 kalau Nisa tak silap. Ada satu group kawan-kawan ni, diorang nak pergi, Nisa tak sure dia pergi vacay ataupun dia pergi kenduri macam tu. Tapi dia pergi macam malam lah. Sudah dalam pukul 8-10 malam macam tu, diorang nak singgah dekat satu R&R ni. So diorang jumpalah R&R Tasik Raban ni. Dia singgah kat situ, dia solat, dia makan apa semua, dah settle dah. So dah settle semua benda-benda tu, diorang sambung balik perjalanan.
So dah sampai dekat rumah kawan diorang yang diorang nak pergi ni. Kawan ni tanya, dah makan ke? Sebab kalau tak makan lagi, dia ajaklah makan apa semua kan. And then, diorang satu grup ni, dia kata dia dah makan, dah settle solat dah semua dekat R&R Tasik Raban tu. Kawan ni terkejut tau. Dengar diorang cakap macam dah stay dekat Tasik Raban tu untuk solat, makan apa semua. Sebab R&R tu dah tutup 3 tahun yang lalu daripada masa yang diorang datang 2013 tu. Sebab R&R tu tutup pada tahun 2010. Ada ramai juga yang kata bila lagi-lagi orang yang tak pernah pergi ke Perak ataupun orang-orang yang tak familiar dengan tempat-tempat sana, dia akan tengok R&R tu bercahaya macam seolah-olah ada kedai buka apa semua. So kalau sesiapa yang lalu and tak tahu, diorang akan singgah untuk makan apa semualah. And apa yang Nisa diberitahu, sesiapa yang makan dekat gerai dekat R&R tu, diorang akan makan daun tau sebenarnya. Apa yang makanan diorang makan tu actually daun. Yang terakhir adalah terowong menora. Terowong ni dia actually sangatlah famous, yang orang selalu guna actually terowong ni. Orang pernah tak dengar satu kisah ni, orang racing dengan hantu. Bunyi macam kelakar, tapi bila korang sendiri yang experience benda ni, sangat-sangat takut. Sebab ada satu kisah ni, ada satu couple ni lah, suami isteri. Diorang lalu dekat, diorang menggunakan terowong ni, and then ada satu kereta kuning. Dikatakan Volkswagen kuning lah. Diorang bawa kereta, Nisa tak sure kereta apa, tapi diorang drive lah kereta. Lepas tu ada satu Volkswagen kuning lalu dekat sebelah, macam as if ajak dia berlumba tau. So Volkswagen ni sangatlah laju, sampaikan orang ni dia tak nampak pun. Dia macam tak boleh nak kejar. So bila dia sangat laju, dia macam kereta ni hilang. Lepas kereta ni hilang, tiba-tiba kereta yang sama dekat belakang. So kereta yang sama dekat belakang, dan dia pecut balik, dia hilang. Dia dekat belakang, lepas tu dia pecut balik, hilang. Kejadian ni berulang macam banyak kali, sampailah macam driver ni, dia nak tengok lah siapa actually driver Volkswagen kuning ni. Tapi amat mengejutkan yang sebenarnya dalam kereta ni kosong, tak ada driver langsung. Itu yang sangat driver ni mengejutkan lah, sebab Volkswagen kuning tu tidak ada sesiapa yang memandu. Ada satu kisah pula, diorang kata yang pada waktu malam, diorang ni kosong tau. Ada dia dengan kawan-kawan dia dalam kereta sahaja. Tiba-tiba dia ternampak ada 2 orang yang dia tengah berjalan dekat tepi-tepi dekat dalam terowong tu. Agaklah pelik kalau kita nak kata, kalau nak husnuzon lah, kata ini adalah manusia. Sebab tengah-tengah malam, siapa je yang nak lalu dekat terowong kan? Lagi-lagilah perempuan tua dan juga budak kecil. Even waktu siang pun agak pelik kalau kita nak berjalan kaki di dalam terowong tu. So korang boleh fikirlah siapa yang lalu dekat situ. Cuma waktu diorang lalu tu, diorang memang tak pandang langsung. Sebab maybe kalau pandang, yelah siapa je nak pandang kalau ada orang lalu dekat sebelah, tiba-tiba ada manusia berjalan dalam terowong pula tu. Last kali, yang ni pun berlaku dekat terowong menora juga, di mana ada satu ni pun suami isteri juga. Wife dia tengah mengandung. So bila dalam perjalanan yang lama, memang akan mengantuk lah. So sepanjang perjalanan tu, kebanyakannya wife dia tidur. So laki ni, dia drive lah. Dia tak adalah drive terlalu laju dan tak adalah terlalu slow. Tapi dalam perjalanan dia, apa yang sangat pelik adalah dia banyak kali ternampak van jenazah yang sama. Tapi dia tak pandang sebab dia takut apa-apa yang terjadi. So
dia banyak kali lalu, macam dalam 7 kali 8 kali macam tu, jumpa van jenazah yang sama. Sampai je dekat area terowong tu, wife dia buka sikit tingkap tau, sebab nak fresh air lah. So tiba-tiba dorang terhidu satu bau yang wangi. And then bau tu dia membuat seakan-akan memukau tau. Sehingga kan dorang tertidur. And then bangun-bangun je tengok dorang dah terlanggar macam, tahu tak, terowong kan macam ada dia punya dinding tu. So bangun-bangun dorang dah tersedar dorang macam jatuh dekat tepi tu tau. And nasib baik dorang terselamat sebab banyak berita yang dikatakan dekat situ. So siapa sahaja yang accident dekat area terowong tu, kebanyakannya akan meninggal. And then the next week after dorang accident tu, ada news yang mengatakan ada seorang pakcik dan juga anak dia meninggal dekat area yang sama, cuma kilometer berbeza. Yang dorang ni kilometer 27, and then yang dorang yang meninggal tu kilometer yang ke-24. So itu sahaja yang Nisa nak share dekat korang 3 tempat yang dikatakan berhantu dekat Perak. So if korang pernah melalui apa-apa pengalaman dekat tempat-tempat yang Nisa share ni, korang boleh komen dekat bawah. And then like video ni. So itu sahaja. Thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa tekan like button and then share video ni, and also subscribe to my channel. So I'll see you guys in the next video. Bye.